Pertamanya, marilah sama-sama kita merapatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini Allah beri peluang untuk kita bertemu dalam satu program yang biasa kita buat sebelum ini, tapi dia dah jadi lama tak buat. Sekali-kali saya ucap tahniahlah kepada Ustaz Nazri yang berhormat di atas inisiatif ini, kerana ianya sangat penting untuk kita bersemuka. Walaupun hari ini ada teknologi, boleh buat secara menggunakan teknologi, secara dalam talian, atas talian. Namun, kaedah dan cara konvensional, cara tradisi begini masih perlu dibuat. Pertama, untuk nak beri maklumat secara bersemuka kepada saudara dan saudari. Yang kedua, boleh bertemu muka. Kadang-kadang kita tak bertemu lama ni. Ramai sahabat-sahabat yang saya tak nampak selama ni, lama tak nampak. Hari ni kita dapat bertemu. Alhamdulillah. Pertamanya juga saya nak ucapkan terima kasih kepada seluruh penduduk Dun Bukit Ibam kerana telah memberikan keyakinan kepada Yang Berhormat Ustaz Nazri Ahmad untuk mewakili tuan-tuan puan-puan sekalian di dalam Dewan Undangan Negeri Pahang. Kehadiran beliau di dalam Dewan memberikan satu suntikan semangat kepada generasi Felda, khasnya kerana dia datang dalam satu kelompok yang mewakili majoriti kawasan beliau adalah penduduk Felda. Dan kita boleh lihat bagaimana perbezaan gerak kerja yang beliau lakukan. Kita dapati bahawa beliau bergerak aktif dalam seluruh ahli masyarakat, menyantuni setiap lapisan masyarakat. Beliau ada sahaja di mana-mana kalau diperlukan. Walaupun kita dinafikan dengan peruntukan. Kerajaan negeri tak bagi satu sen pun kepada beliau, kepada saya, kepada kami, untuk nak bergerak bantu rakyat. Satu sen pun tak dapat. Jadi apa yang beliau buat selama ini, bantu rakyat yang kesusahan, bantu rakyat yang ditimpa bencana dan sebagainya, semuanya adalah hasil daripada usaha semua penyokong-penyokong beliau. Saya ucap tahniah. Kerana walaupun kita dinafikan dengan peruntukan ini sebenarnya diperlukan untuk nak bergerak, menyantuni dan juga nak memenuhi permintaan rakyat. Bukan untuk duit poket adun. Dinafikan hak kami yang termaktub di dalam perundangan dan juga perlembagaan. Hatta di negeri Pahang sekalipun telah dititahkan oleh Kebawah Duli Paduka Mulia Tengku Mahkota Pahang semasa merasmikan Dewan 2 tahun lepas, supaya beri peruntukan kepada pembangkang, tapi tidak diendahkan oleh Menteri Besar, tidak diendahkan oleh kerajaan negeri. Boleh tak kita kata Menteri Besar ni sebagai orang yang derhaka kepada Sultan? Boleh tak kita anggap gitu? Kerana ianya rasmi dititahkan oleh Kebawah Duli Paduka Mulia Tengku Mahkota semasa merasmikan. Tidak ada langsung ihsan untuk nak beri kepada kita, nak bantu rakyat. Tidak ada langsung rasa kemanusiaan, tak rasa bersalah langsung, menafikan hak ini. Dan ianya berjangkit di peringkat persekutuan, yang mana dulu menjanjikan keadilan, yang dulu menjanjikan bahawa semua ahli parlimen akan diberikan peruntukan untuk menguruskan kawasan parlimen masing-masing. Tercatat dalam manifesto. Sebab tu Ustaz Nazri baca ayat tadi, orang yang menipu ni, pemimpin yang menipu rakyatnya, dia kena jawab depan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita boleh buat. Janji lain tu saya ceritalah. Saya malas nak ungkap lagi cerita-cerita tu. Saya rasa saudara dan saudari pun faham. Janji-janji lain yang semuanya tidak ditepati, dia kena jawab depan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kami juga akan tuntut depan Allah Subhanahu Wa Taala hak kami yang dinafikan oleh kerajaan negeri. Jawab depan Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa ramai datang minta bantuan kami, tak dapat bantu. Ni anak nak masuk sekolah, nak beli baju sekolah tak cukup duit. Anak nak masuk universiti baru ni, nak minta bantuan,
Kita boleh mantu berapa? RM50, RM100 seorang, RM150 paling tinggi. Sebab kita ada puluhan, ratusan lagi rakyat yang mohon dan minta. Tapi kemampuan tak ada kerana disekat perkara ini. Kezaliman ini kamu akan jawab depan Allah Subhanahu Wa Taala. Kami akan tuntut. Lebih malang tuan-tuan, bukan sekadar sekat peruntukan. Sekat juga hak kami untuk nak berkhidmat dengan rakyat. Bila agensi pegawai kaki tangan kerajaan tidak dibenarkan bertemu dengan ahli parlimen atau ahli Dewan Negeri Pembangkang. Tak boleh masuk sekolah. Tak boleh bertemu dengan pihak-pihak yang berwajib ni. Nak selesai masalah rakyat, kita kena bertemu, berbincang. Tetapi disekat. Siapa-siapa bertemu dengan dengan adun wakil rakyat pembangkang, dia akan dipanggil. Surat tunjuk sebab. Inikah yang dikatakan bergerak maju, nak memajukan negeri, nak memajukan negara. Sedangkan pemikiran, tindakan mereka jauh tidak bertemadun. Ini bukan nak majukan negara, bukan nak majukan rakyat, tetapi sebaliknya hanya memajukan diri sendiri dan kroni-kroni mereka sahaja. Baru-baru ni, 2 ke 3 hari lepas, kapal perang Cina masuk bila? 2 hari lepas, 3 hari lepas. Tentera laut daripada Cina disambut meriah datang. Boleh jemput masuk sekolah. Tentera laut Cina dijemput masuk sekolah. Wakil rakyat yang tuan-tuan pilih disekat masuk sekolah. Apa jenis pentadbiran ini? Apa jenis tata kelola ini? Adakah ini merupakan satu keadilan? Tak ada rasa sedikit pun kasihan kepada angkatan tentera laut kita yang bertungkus lumus mempertahankan perairan negara yang telah diperobok oleh kapal perang Cina. Ratusan hari-hari kapal Cina ronda laut Cina Selatan. Anggota Navy kita terpaksa bertahan. Anggota tentera laut kita terpaksa berdepan walaupun dengan serba kekurangan. Dengan aset, dengan peralatan yang jauh ketinggalan. Pertahankan perairan tanah negara dari dicerobohi. Mempertahankan kedaulatan negara. Kita boleh jemput dan raikan tentera laut daripada negara China masuk dalam negara, masuk pula bersama dengan kanak-kanak sekolah. Betul tak ni? Tak rasa saya simpati dengan semua angkatan tentera kita. Kita kena hormati, kita kena sanjungi segala pengorbanan mereka. Bersabung nyawa mempertahankan kedaulatan negara. Kita sentiasa diancam oleh negara luar, terutamanya negara China di perairan kita. Perebutan menguasai laut China Selatan dan kelompok pulauan yang ada. Sedang berlaku hari ini. Kita pula dengan lapang dada menerima, menyambut dengan penuh meriah kelompok yang datang daripada 2 buah kapal perang tentera laut Republik Rakyat Cina. Tak terasa hati ke orang-orang Navy TLDM kita? Tak rasa sedih ke dia? Mereka ni bertarung nyawa mempertahankan perairan. Tiba-tiba kita raikan mereka datang. Bukan soal kita tidak bekerjasama. Bukan soal kita tak nak, kita nak. Kita tahu. Kita ada kerjasama yang baik dengan semua negara. Perlu ada kerjasama yang baik. Tetapi dalam masa yang sama, kita kena tahu sekatan dan batasannya. Di mana kita boleh raikan, di mana kita kena bertegas dalam soal ini. Apa isyarat kita nak bagi pada tentera kita di laut sana? Maknanya, dia hanya bersandiwara semata-mata. Menyanjungi anggota tentera, tetapi akhirnya mereka juga telah mengkhianati
apa yang telah mereka katakan pada Angkatan Tentera. Ini satu contoh tata kelola yang mana cakap lain, tindakan dia lain. Cakap dia lain, tindakan dia lain. Cakap dia untuk bantu rakyat, untuk nak berikan kesejahteraan kepada rakyat termiskin dan sebagainya. Tapi baru ni, cukai sebuah universiti yang dikuasai oleh MCA dan DAP telah dikecualikan cukai 83 juta. Tunggakan cukai. Sedangkan universiti-universiti swasta lain, mereka kena bayar cukai kalau ada keuntungan. Maknanya di sini, bila lembaga hasil dalam negeri telah beri taksiran cukai, kena bayar banyak ni, menunjukkan bahawa memang dia kena bayar. Ada keuntungan. Tiba-tiba, dikecualikan, tak payah bayar. Dalam masa yang sama, anak-anak tuan-tuan yang belajar di universiti hari ini, pinjam dengan PTPTN. Pinjam duit PTPTN. Siapa tak bayar, kena masuk mahkamah. Yang pinjam PTPTN ni orang kaya ke orang miskin? Yang meminjam nak belajar ni, orang kaya ke orang miskin? Cuba tanya Perdana Menteri itu sikit. Kalau betul kata nak tolong orang miskin, hapuskan PTPTN ini. Dan ini janji dia. Ini janji dia. Masa dulu, dialah yang berguling-guling atas jalan raya ni. Supaya pendidikan percuma diberikan kepada rakyat. Pendidikan percuma diberikan. PTPTN dihapuskan. Bila dah dapat jawatan, dah dapat pegang Perdana Menteri, habuk pun tak ada. Ke betul salah saya cakap? Ke salah saya cakap ni? Dia kata nak tolong rakyat miskin. Tapi semua perkara yang berkaitan dengan secara langsung dengan orang miskin, satu persatu telah ditarik balik subsidi dia. Ni nak tarik pula subsidi pendidikan ni. Anak-anak belajar universiti, selepas ni tak ada dah subsidi untuk pendidikan. Pendidikan tinggi. Saya yakin kalau dalam keadaan ada subsidi pun ramai anak-anak yang tertinggal. Yang tak boleh nak belajar, nak sambung belajar sebab kemiskinan. Yang terpaksa bekerja untuk menampung keluarga dan beri laluan kepada adik-adik untuk terus belajar. Apatah lagi kalau tak subsidi ini ditarik balik. Makin ramailah anak-anak kita yang tak boleh pergi sambung belajar. Ataupun kalau nak belajar, kena berhutang dengan lebih banyak. Ini akan berlaku. Dan hari ini pun disebut, dia juga sedang mengkaji untuk memperkenalkan semula GST. Tapi dia kata bukan dalam masa terdekat. Boleh percaya ke? Boleh percaya ke? Kita tengok siapa yang kena. Kita tengok siapa yang kena. Tuan-tuan, nanti bila kita cakap begini, dia kata inilah pemanggang. Asyik nak mencerca, menghina. Inilah keadaan sebenarnya yang berlaku. Bukan menghina, bukan mencerca. Ini realiti. Ini bukan cobaan. Ini benar-benar berlaku. Sebab itu kita bangkitkan perkara ini. Dan inilah tugas kami sebagai pembangkang, menegur dan juga memperbetulkan mana yang tak betul. Nak tegur secara halus, dia buat pekak. Jadi kita tegur secara berceramah begini. Tuan-tuan, saudara dan saudara Allah sekalian, keadaan semasa selepas PRU ke-15. Ini cerita sedap kan? Baru lagi saya dapat semalam rasanya dalam TikTok. Ada satu TikTok daripada Setiausaha Sulit Kanan Perdana Menteri. Dia podcast dia. Dia secara terang-terang dalam temu ramah itu bercerita
bahawa pada malam pilihan raya ke-15 itu, keputusan tu, sedang kira undi, dia bertanding di Bagan Datuk lawan dengan Presiden UMNO, Datuk Seri Zahid Hamidi. Datuk Seri Zahid Hamidi diisytiharkan menang dengan 348 undi. 348 undi je. Undi rosak 800. Jadi dia nak protes. Dia tak mau terima keputusan itu. Dan dia kata semasa dia nak protes itu, Anwar Ibrahim telefon dia. Supaya kata tak apa, tak payah protes, bagi Zahid Hamidi menang. Sebab Zahid Hamidi dah tulis surat menyokong PMX ini sebagai Perdana Menteri. Maknanya di sini, ahli-ahli UMNO selama ini dengar cerita ini kerajaan yang di-Pertuan Agong, ini perintah dan titah Pertuan Agong, ditipu hidup-hidup oleh presiden mereka. Mereka dah buat keputusan malam pilihan raya. Tak ada isu berpakat dah. Memang mereka telah ada perundingan awal. Maknanya ahli-ahli UMNO, presiden anda juga adalah merupakan seorang yang telah menipu anda secara terang-terangan. Kalau orang UMNO masih terima juga tu, Wallahualam lah, saya pun tak tahu nak cerita apalah. Tutup buku lah kita. Kalau orang Melayu tak sedar dan tak tengok, tak nampak benda ni lagi, masih lagi nak bersama dengan UMNO yang ada pada hari ini, dan dipimpin oleh orang yang ada pada hari ini, saya tak tahulah nak cakap apa. Kita serah pada Allah sajalah. Cakap banyak dah. Masing-masing dah boleh tengok sendiri. Sepatutnya dah boleh tahu dah apa yang kita nak. Masih lagi. Itulah kita masih lagi bersama. Masih lagi duduk dalam kelompok dan kepompong yang sama. Ini semua yang ada kepentingan. Kita tahu. Tapi saya yakin ahli-ahli UMNO di bawah ini, kita pergi, kita jumpa ahli-ahli UMNO di bawah ni, mereka sendiri pun tidak bersetuju dengan tindakan yang dibuat oleh pemimpin mereka. Tapi oleh kerana rasa taat pada parti itu tinggi, saya kata tak apalah duduk dalam UMNO. Tapi lepas ni kena sokong kita. Tak payahlah keluar pada UMNO terus. Tak ada masalah. Kami mengalu-alukan ahli-ahli UMNO untuk bersama. Kita memang nak ajak penyatuan ini. Orang Melayu kena bersama. Kena bersatu. Kita mengalu-alukan sangat. Tapi pemimpin dia yang tak nak. Sebab dia dah rancang daripada awal. Dia dah plan. Pakatan sulit daripada awal dah ada. Dia bongkar sendiri oleh orang dia. Satu persatu penipuan. Sebab tu, kalau penipuan ditutup dengan penipuan, akhirnya dia akan terbongkar dengan sendiri. Tuan-tuan, saudara dan saudara dirahmati Allah sekalian. Felda ini, saya nak bagi saudara Naraza peluang banyak cerita pasal Felda. Tapi saya nak sentuh sedikit. Dalam tempoh 65 tahun Felda, daripada tahun 1959, Felda pertama dibuka. Felda Lurah Bilut. Felda pertama dibuka 1959. Sudah 65 tahun. Dan objektif asal penubuhan Felda itu sangat murni. Sangat mulia. Kita sangat sanjungi pemikiran pemimpin pada masa itu yang bertindak memutuskan untuk mewujudkan Felda. Untuk nak mengurangkan jurang dari sudut sosioekonomi dan juga taraf hidup antara masyarakat dalam negara kita. Memang dulu melebar. Tetapi selepas 65 tahun, seharusnya 112,000 peneroka yang ada dalam negara ini mempunyai dan memiliki aset harta yang lebih besar daripada mereka yang bukan yang peserta Felda. Sepatutnya, kerana setiap daripada kita ada 112,000, setiap daripada kita diberikan tanah dan ladang. Hasil ladang. Seharusnya nilai aset dan juga hasil kita mesti melebihi daripada mereka yang berada di luar daripada Felda. Tetapi apa yang berlaku hari ini?
Oleh kerana ini adalah perancangan yang tidak cekap dibuat oleh pentadbiran dan kerajaan sebelum ini dan yang ada pada hari ini, menjadikan nilai yang ada pada peneroka Felda itu statik, kekal, tidak berkembang. Sedangkan nilai aset yang ada di luar daripada Felda makin berkembang. Laporan daripada Jabatan Perangkaan pada hari ini jelas menunjukkan bahawa yang paling mudah sekali kita tengok tanah Rizab Melayu. Nilai yang ada seluruh negara kecuali Melaka dan Pulau Pinang. Nilai tanah Rizab Melayu pada tahun 2023 adalah sebanyak 22.8 bilion. Ni nilai tanah Rizab Melayu pada tahun 2022 adalah sebanyak 22.81 bilion. Manakala nilai tanah selain daripada tanah Rizab Melayu, termasuk di bandar-bandar, kita tahu siapa yang menguasai bandar, kelompok mana dan segmen mana yang menguasai bandar. Nilai mereka adalah sebanyak 390 bilion. Ini menunjukkan bahawa perancangan yang tidak cekap dan tidak teliti menyebabkan nilai harta peneroka Felda tidak berkembang. Sebab tu kalau nak jual 1 ekar tanah Felda ni berapa sekarang harga nilai gagak? Bandingkan 1 ekar luar pada Felda. Kenapa jadi begini? Kerana tidak diberikan penekanan dan tumpuan di dalam meningkatkan nilai yang ada dalam Felda itu sendiri. Sebab tu 65 tahun duduk ginilah kita. Anak-anak dah tak ada tempat nak pergi, kena keluar. Tak boleh nak bina kehidupan, terpaksa keluar. Sebab tidak ditambah nilai di kawasan ini. Sedangkan kita ada tanah yang luas. Tanah yang besar. Kenapa kita tidak meningkatkan dan tumpuan diberikan? Paling tidak, contohnya di Rompin ni, kita ada keratung, kita ada selancar, kita ada, mana lagi? Selendang, IBAM. Jadikan satu kompleks perindustrian. Baru anak-anak di Felda ini ada peluang untuk kekal dan menambah nilai diri mereka di sini. Baru kita tidak menghadapi isu tenaga kerja dan tenaga muda di Felda. Saya tahu sebab saya generasi kedua Felda. Saya tahu. Saya ada 8 orang adik-beradik yang terpaksa tinggal seorang di Felda, terpaksa tinggal. Lain kena keluar. Takkan 8-8 nak duduk situ. Dan kalau ada peluang dan ruang serta tumpuan yang diberikan dengan sebaik mungkin, nilai aset, nilai ini meningkat, dikembangkan, maka ianya buka peluang yang lebih besar pada generasi kedua, generasi ketiga berkhidmat di tempat ini. Kalau tidak akan tinggal jadi generasi menua di Keratung. Dia panggil menua. Ini isu negara, ini isu nasional ni. Negara ini akan jadi negara menua. Orang muda dah kurang. Termasuk di Felda. Jarang dah jumpa orang muda di Felda ni. Dan apa akan berlaku 10-15 tahun akan datang? Bila generasi pertama telah tiada. Apa yang akan berlaku? Di mana perancangan dia? Kena tanya ni. Apa perancangan Felda untuk meneruskan legasi dan juga kesinambungan kehidupan peneroka-peneroka Felda? Mesti ada perancangan, blueprint dia kena ada. Supaya kita boleh terima dan kita yakin bahawa ada perancangan yang baik untuk generasi akan datang. Dalam masa yang sama, boleh meningkatkan nilai kepada aset Felda itu sendiri. Jadi saudara dan saudari sekalian,
Untuk nak mengubah keadaan dan suasana ini, kita perlu bawa perubahan. Kita perlu ada keberanian untuk berubah. Kita perlu ada keinginan dan keazaman untuk merubah dan juga memperbaiki corak dan keadaan yang ada pada hari ini. Dan nak berubah, kena bermula dengan kuasa yang ada pada saudara dan saudari sekalian. Saudara dan saudari tak akan mampu nak lihat perubahan kalau kekal dengan keadaan pada hari ini. Kalau nak berubah, kena bermula dengan kuasa yang ada pada saudara dan saudari sekalian. Jadi, kuasa yang ada pada saudara dan saudari ini adalah besar. Sebab tu bila 5 tahun sekali, saudara dan saudari akan dianggap sebagai raja. Tak sakit pun dia dah taruh ubat, dia balut. Orang sehat-sehat je dia balut je tangannya. Baiknya pada masa 5 tahun sekali tu. Jadi gunakanlah peluang itu untuk memulakan perubahan itu. Kita dah nampak dah gerakan dan gelombang perubahan rakyat berlaku dalam pilihan raya yang baru ini. Kali pertama dalam sejarah negeri Pahang, Barisan Nasional tak boleh tubuh kerajaan. Yang lepas-lepas dah 14 kali pilihan raya, malam ni keputusan pilihan raya, besok pagi dah angkat sumpah Menteri Besar dah. Malam tu juga pun ada angkat sumpah. Pukul 8 pengumuman, pukul 10, pukul 11 Menteri Besar angkat sumpah. Dan kali ini, gelombang rakyat nak tengok perubahan itu berlaku, dia tak boleh bentuk kerajaan. Kita ingat oleh kerana semangat dengan perjuangan hidup Melayu dia tu, dia akan nak bersetuju dengan kita. Kita tak tahu dia ada pakatan lain peringkat atas tu. Kita ni dengan ikhlas berunding. Tapi dia buat pelbagai helah untuk nak menggagalkan perundingan itu. Rupanya dia dah ada perkiraan lain yang saya sebutkan tadi pada awal. Baru saya tahu pun 2 hari ni, 2-3 hari. Kita ingat berunding, kita berunding betul lah. Rupanya tidak berlaku seperti itu. Mereka tak bersetuju dengan slogan, dengan pengorbanan, dengan objektif dan perjuangan mereka sendiri. Mereka langgar. Dan akhirnya beri ruang dan kuasa kepada orang lain untuk berada dalam pentadbiran kerajaan negeri Pahang. Dan ruang ini diambil dengan seluas-luasnya. Yakin dan percayalah, satu persatu ruang ini akan dibuka untuk membolehkan mereka mendapat apa yang mereka nak. Sebab tu kita lihat banyak isu dan kes yang berkaitan dengan perundangan, berkaitan dengan pencerobohan, banyak yang tidak boleh selesai. Kerana terpaksa bertolak ansur untuk nak mengekalkan kuasa. Ini realiti. Orang boleh nampak. Ini bukan kita buat cerita. Orang boleh tengok sendiri bagaimana keadaan dia. Sebab tu baru ni, bila kita ditanya, saya masa muktamar baru ni, ditanya oleh wartawan, adakah kalau PAS perintah atau dapat ambil alih kerajaan lepas PRU 16, akan ikut langkah Kelantan, Terengganu, Kedah, Perlis tutup permis judi. Saya jawab ya. Kalau sekiranya kami diberi peluang dan dibenarkan oleh batas undang-undang, ada kuasa untuk tutup permis, kita akan tutup. Kerana bagi kita, judi ini adalah perkara yang memudaratkan rakyat. Tidak ada orang yang dapat keuntungan selain toke judi bila kena cari judi. Malahan, judi ini akan mengheret masyarakat kepada masalah kekeluargaan, sosial dan sebagainya. Dan bila kita beritahu tu, dia orang terima, betul. Judi ini, dia tidak ada keuntungan pun kepada rakyat. Dia akan bawa kerugian. Tak kira lah orang Melayu ke, orang Cina ke, orang India ke, sama je. Judi ini akan merosakkan mereka, akan merosakkan rakyat. Jadi adakah kita nak kekalkan perkara yang boleh memudarat dan merosakkan rakyat?
Kita akan tutup ikut batas undang-undang. Dan serta-merta wakil rakyat daripada DAP, timbalan speaker juga dapat pertama kali Pahang dapat timbalan speaker daripada DAP. Ini semua adalah hasil daripada UMNO yang telah mengkhianati mandat yang diberikan oleh orang Islam dalam daripada dia. Dia kata, kalau tutup judi kasino di Genting, tutup Genting, ekonomi orang Islam pun akan terjancam dan sebagainya. Saya rasa ini pandangan pemimpin yang cetek. Bagi kita, judi ini perkara buruk. Tak boleh dipertahankan. Tak kiralah kamu Islam ke, Buddha ke, Kristian, tak boleh pertahankan judi. Kerana banyak datang kerosakan daripada kebaikan. Semua orang kena setuju ni. Dan kita kena ada kuasa, kena tutup. Dan kerajaan hari ini, kerajaan UMNO Barisan Nasional Rakyat bagi mandat 60 tahun. Tak ada keberanian nak tutup. Lagilah pula sekarang, memang tak boleh tutup. Jadi kalau orang Pahang nak tengok Pahang tidak keluarkan atau tidak membatalkan premis judi di seluruh negeri Pahang, maka kena pilih Perikatan Nasional dalam PRU ke-16. Kalau orang Pahang nak memberhentikan perkara yang mendatangkan kemudaratan kepada rakyat, kena bersama dengan PAS dan Perikatan Nasional. Jadi saya harap saudara dan saudari sekalian, kita terus menyantuni seluruh ahli masyarakat, jiran-jiran kita, saudara mara kita. Sampaikan kepada mereka. Beritahu kepada mereka apa yang harus dan apa yang perlu kita buat untuk buat perubahan pada masa yang akan datang. Ada 2 tahun lebih lagi daripada sekarang. Macam-macam boleh berlaku kalau kita tidak ambil tindakan dan kita tidak berubah. Sebab itu kami di peringkat PAS, terutama sekali, kami committed dan kami berazam bahawa kita akan mempersiapkan semua tenaga kita. Kita mempersiapkan semua lapisan pimpinan kita untuk ambil alih kerajaan Pahang pada PRU 16. Yakinlah kepada kami. Jangan kata tengok pakai kupiah, pakai serban ni tak boleh perintah. Saya sendiri bukan ustaz. Kopiah ini sebab kita biasa pakai bila semayang. Jadi, palahlah bukanya. Seluar apa bukan seluar jeans. Maknanya, saya sendiri ni adalah merupakan orang yang profesional. Saya kerja dengan industri 20 tahun. Nak cerita bahagian pengurusan, bahagian alam sekitar, itu bidang saya. Jadi nak kata tak ada orang yang mampu memimpin, mengurus tu adalah merupakan satu sangkaan yang dangkal dan meleset. Kami susun barisan kepimpinan yang boleh kami yakini mampu untuk nak merubah corak pengurusan dan pentadbiran negeri Pahang ini. Kita akui banyak benda baik yang dibuat selama ini. Kita bukan tolak 100%, 100% tidak. Ada banyak benda baik yang dia buat yang boleh membantu kita mengurus dan meneruskan kehidupan dengan lebih baik. Tapi kita yakin kita boleh buat lebih baik daripada apa yang mereka buat pada hari ini. Kita yakin kita akan lebih telus, lebih amanah daripada mereka pada hari ini. Dan kita yakin kita akan lebih adil kepada semua orang. Tak kiralah dia orang Melayu ke, orang Cina ke, orang India. Asalkan dia rakyat, mereka ada hak untuk mendapat perlindungan dan keadilan kepada kita. Dia sokong kita, tak sokong kita, itu nombor 2. Yang penting keadilan kepada rakyat. Ini kalau tak sokong dia, tak dapat. Kalau nak bantuan, kena isi borang dulu. Ini memang lamanya cerita. Berlaku lagi sekarang ni. Masih berlaku dan sedang berlaku. Kalau nak dapat apa, sekarang ni dengan kerajaan perpaduan ekonomi, lagi berat. Lagi berat. Macam-macam. Nak dapat bantuan macam minta sedekah.
Seolah-olah kita ini tidak ada sebarang nilai bagi mereka selepas dapat kuasa. Jadi kena elakkan perkara ini daripada berlaku. Kita kena pastikan kali ini adalah merupakan masa yang terbaik 2 tahun ini untuk kita berusaha bergerak kerja, pujuk sebaik mungkin seluruh rakan-rakan kita. Saya rayu pada semua supaya beri peluang kepada kita untuk mentadbir Negeri Pahang pada PRU16, insyaAllah. Jadi saya rasa itulah. Sebab saudara Naraza ni memang kita nak letak dia cerita pasal Felda. Dia akan banyak ni orang berkaitan dengan Felda ni. Kisah pasal Felda, dia kalau kita bagi dia 2 jam pun tak habis ni. Jadi kita bagi masa panjang sikit lah kat dia. Untuk kita nak dengar apakah perkara-perkara yang perlu kita tahu berkaitan dengan Felda dan apakah tindakan yang kita boleh buat dan kita boleh ambil untuk pastikan ianya dapat diperbaiki. Saya minta maaf kalau sekiranya dalam penyampaian ada perkara-perkara yang menyinggung. Semua yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lemah itu adalah daripada kelemahan saya sendiri. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.